Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Allah sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah pertama kali marilah kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Rahman dan juga zat yang Maha Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala masih lagi berkehendak dengan iradah dia untuk membangunkan kita ataupun menghidupkan kita daripada mati kecil ataupun tidurlah. Allah Subhanahu wa taala masih lagi bagi kita peluang untuk kita meneruskan kehidupan kita di dunia yang sementara ini. Dan Allah Subhanahu wa taala bagi kita taufik, iaitu kemampuan untuk kita datang ke masjid ini, melaksanakan solat subuh secara berjemaah. Ini adalah semata-mata taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ni dia hanya bagi taufik pada hamba-hamba dia yang dia kasihi. Allah Subhanahu wa taala dalam ramai-ramai penduduk di sini, Allah taala suka nak tengok. Allah taala berkehendak dan Allah suka nak tengok kita ni datang rumah dia, kita datang untuk sujud kepada dia. Allah suka nak tengok kita rukuk kepada dia. Kata Allah pilih kita lah. Inilah satu anugerah Allah sangat besar. Tak semua Allah pilih. Dalam ramai-ramai Allah tak pilih semua orang untuk datang untuk sujud kepada dia. Hanya hamba-hamba Allah yang Allah suka dan Allah sayang saja Allah bagi taufik. Kita pun dengan taufik tersebutlah kita dapat datang sini, dapat sujud di depan Allah Subhanahu wa taala. Ini satu nikmat yang sangat besar yang Allah kurniakan kepada kita lah. Dan kita wajib mensyukurinya. Mudah-mudahan Allah kekalkan kita dalam ketaatan kepadanya sehinggalah akhir hayat kita insya-Allah. Jadi sebelum saya meneruskan kuliah ni, pertama kali saya kenalkan diri dulu lah kot. Mungkin saya tak semua, mungkin semua tak kenal, hampir semua tak kenal saya lah di sini. Siapa pula ustaz ni kan, daripada mana dia datang, geng mana pula ni, kelompok mana pula, fahaman mana pula ni kan datang kan. Jadi nama saya Muhammad Ihsan bin Abu Bakar. Umur 38 tahun. Dan sebenarnya saya hampir-hampir dia tak dapat nak datang hari pagi ni. Pasal pun malam tadi saya alhamdulillah Allah SWT baru bagi saya cahaya mata yang pertama. Baru saja lahir. Dapat anak perempuan alhamdulillah di Hospital Serdang. Pukul 10.50 lebih kurang 10.50 malam. Jadi kelang kabut semua. Sampai rumah pun pukul 3 lebih lah, pukul 4, baring sekejap, datang sini. Saya dah telefon Haji Saifuddin, kita mungkin tak dapat datang, tapi kalau bayi tak keluar lagi, kita tunggulah sana kan. Alhamdulillah Allah mudahkan, saya dapat datang lah. Jadi tak berapa sedih lah. Punya pikiran pun macam-macam kan. Tapi insyaAllah saya cubalah, saya sampaikan apa yang patut lah. Mudah-mudahan Allah bagi saya ilham yang baik lah pagi ni untuk kita berkongsi sedikit ilmu lah. Dan juga saya ni sikit tentang pendidikan. Saya belajar di Indonesia, di pondok pesantren sana di Jawa Timur. Dan kemudian saya lanjutkan pelajaran di Johannesburg, South Africa untuk hadis. Dan saya balik 2011 barunya. Dan juga saya pun baru sangat-sangatlah dalam apa kata bagi kuliah, bagi ceramah ni baru-baru sangat mentah lagi.
Jadi saya minta maaf lah kalau ada kesilapan, ada kekurangan, sebab tak ada pengalaman lagi, baru setahun lebih sajalah cuba cari pengalaman kan. Dan ni pun tempat baru, dan biasanya kalau tempat baru saya nervous lebih. Di tempat baru ni saya agak goyang sikit. Dah lama-lama mungkin lah tu, insyaAllah kalau ada peluang lah. Jadi itu sedikit lah tentang diri saya. Dan saya pun tak tahu apa yang disampaikan pagi ni. Jadi Haji Saifuddin kata bagilah apa-apa, tajuk bebas. Jadi apa kita nak cerita pagi ni? Ada yang cadangkan ke? Boleh apa saja kan? Jadi saya rasa saya nak baca satu hadis di sini, dan saya huraikanlah lebih kurang sikit tentang hadis ini. Hadis ni panjang juga, hadis ni. Dia hadis dikenali sebagai hadis Jibril. Hadis yang berkaitan dengan apa ni, agama kita lah secara keseluruhan, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar aidan, daripada Umar juga radhiyallahu taala anhu, moga-moga Allah meridai beliau. Maksudnya di sini hadis ni hadis yang kedua dalam kitab hadis 40 Imam Nawawi ni. Satu dia kata An Umar aidan. Sebab apa, hadis pertama pun diriwayatkan oleh Sayyidina Umar. Lepas tu yang hadis kedua ni dia kata daripada Umar juga. Ini hadis yang kedua lah dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Qala, dia telah berkata, bainama nahnu julusun, ketika kami sedang duduk-duduk inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zata yaumin, pada satu hari, idh tala'a alaina rajulun, muncul kepada kami ataupun datang kepada kami, rajulun, seorang pemuda, syadidu bayadus siyab, yang mana dia punya pakaian begitu putih sekali, syadidu sawadi sya'ri, dan rambut dia sangat hitam sekali, la yura alaihi atharus safar, tidak terkelihatan, tidak nampak padanya tanda-tanda safar atau perjalanan. Maksudnya kalau dalam perjalanan padang pasir kan, mesti debu pakaian dia, rambut kusut-kusut sikit lah. Jadi tak nampak pun dia ni kata macam musafir. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan seorang pun di kalangan kami ni sahabat tak kenal pun dia ni siapa. Nak kata orang luar safar tak ada tanda pun dia ni bersafar datang dari luar. Nak kata dia orang sini pun seorang pun tak kenal dia. Penduduk Madinah tak kenal dia seorang. Kata Sayyidina Umar, hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga orang tadi dia duduk di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, dia menyandarkan dua lututnya kepada lutut Nabi. Ini ada setengah ulama terjemahkan duduk tahiyat awal tu dua-dua bertemu je. Duduk betul-betul depan Nabi. Disambungkan lutut dia dengan lutut Nabi dalam keadaan duduk tahiyat awal tu lah. Setengah ulama tafsirkan macam tu. Wa wada'a kaffaihi ala fakhizaihi, kemudian dia meletakkan kedua tapak tangan dia ni atas pahanya. Di sini ada khilaf sikit, ulama kata pahanya tu paha siapa, paha dia ke paha Nabi. Jadi ada pendapat lah mengatakan dia letak atas paha dia sendirilah. Ada juga pendapat mengatakan dia letak atas paha Nabi tangan dia. Jadi mana-mana pun boleh ambil lah. Waqala, dan dia berkata ataupun bertanya lah di sini, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, khabarkanlah kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW jawab, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah, Islam itu ialah kamu bersaksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah ataupun Rasul Allah, wa tuqimas salat, dan kamu mendirikan salat ataupun sembahyang, wa tu'tiyaz zakat, dan kamu menunaikan zakat, wa tasuma Ramadan, dan kamu berpuasa pada bulan Ramadan,
wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan kamu menunaikan haji ataupun mengerjakan haji sekiranya kamu mampu untuk sampai ke sana lah. Qala, maka orang tadi berkata, yang tanya tadi, sadaqta, benarlah kamu. Fa'ajibna lahu, maka kami jadi takjublah terhadapnya. Yas'aluhu wa yusaddiquhu, dia tanya lepas tu dia kata dia membenarkan. Biasa orang tanya orang tak tahu ya. Orang yang bertanya ni biasa orang tak tahu. Dia tanya, bila Nabi jawab dia kata benar. Macam mana ni tanya lepas tu membenarkan pula. Jadi sahabat-sahabat dan Sayyidina Umar jadi takjub lah, jadi terkejut lah. Macam mana ni dia tanya, lagi dia pula benarkan, kan? Qala, kemudian dia berkata lagi, fa akhbirni anil iman, khabarkanlah kepadaku tentang iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi, yaitu kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhirat, dan kamu beriman dengan qadar, ketentuan Allah, baiknya ataupun buruknya. Qala sadaqta, kemudian dia kata benarkan, dia membenarkan lagi. Qala, dia berkata lagi, fa akhbirni anil ihsan, khabarkanlah kepadaku tentang ihsan. Qala, maka Nabi SAW menjawab, anta abudallaha ka'annaka tarah, yaitu kamu menyembah Allah seolah kamu melihat Allah di hadapan kamu lah. Fa illam takun tarahu, kalau kamu tidak dapat melihat Allah, fa innahu yarak, maka sesungguhnya Allah itu melihat kamu. Kemudian ditanya lagi, fa akhbirni anis sa'ah, khabarkanlah kepadaku tentang sa'ah. Sa'ah di sini maksud satu saat yang mana akan terjadi kiamat lah. Kiamat ni banyak nama, berpuluh-puluh nama sebenarnya ada kiamat ni. Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin dia bersenaraikan nama-nama hari kiamat ni. Antaranya as-sa'ah, iaitu satu saat, satu masa yang mana akan hancurlah segala apa yang di bumi. Qala, maka dia Nabi SAW menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'id, tidaklah orang yang ditanya tentangnya lebih mengetahui daripada yang bertanya. Jawapan Nabi pun simbolik sih kan. Tidaklah orang yang ditanya terhadap hari kiamat itu lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Jadi ulama setengah mentafsirkan bahawa aku pun tak tahu, engkau pun tak tahu. Tidaklah orang yang ditanya itu lebih mengetahui daripada yang bertanya. Sebab hari kiamat ini hanya Allah saja yang tahu lah. Tak ada siapa pun tahu. Israfil sendiri itu yang tiup cemegala pun dia tak tahu bila akan kiamat. Jadi Nabi kata yang ditanya pun tak tahu, yang bertanya pun tak tahu. Qala, ditanya lagi, fa akhbirni an amaratiha, khabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya, ini tanda-tanda kiamat lah. Qala an talidal amatu rabbataha, akan lahir ibu-ibu akan tuan-tuannya. Setengah tafsir macam itulah. Mana ibu ataupun seseorang itu akan melahirkan tuannya, ataupun seorang hamba akan melahirkan tuannya. Wa antaral hufatu al-murata wa antaral hufata wal murata al-alata ri'a asy-syai yatatawaluna fil bunyan. Kamu akan melihat orang-orang yang tidak berkasut, berkaki ayam, orang yang tidak berpakaian telanjang akan membina bangunan-bangunan yang tinggi, berlumba-lumba di dalam membina bangunan yang tinggi. Thumman talaqa, kemudian dia pun beredar dari situ. Falabistu maliyan, maka aku pun duduk beberapa ketika. Thumma qala, kemudian Nabi SAW berkata, ya Umar, wahai Umar, atadri man as-sa'il, tahu tak kamu siapa yang tanya tadi? Qultu, aku berkata, Sayyidina Umar, Allah wa Rasuluhu a'lam, hanya Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala, Nabi SAW bersabda, fa innahu Jibril, sesungguhnya orang tadi adalah Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum, dia telah datang untuk mengajarkan kamu agama kamu. Rawahul Muslim, hadis riwayat Imam Muslim, sahih lah. Jadi apa yang saya nak sampaikan di sini, maknanya secara
umumnya ataupun kesimpulan daripada hadis ini, ulama-ulama kata agama kita ni terdiri daripada 4 elemen yang penting lah. Sebab tadi dikatakan atakum yu'allimukum dinakum. Jadi Jibril datang untuk mengajar kamu agama kamu. Jadi agama kita ni terdiri daripada Islam, iman, ihsan dan tentang kiamat lah. Satu lagi. Ini yang saya nak cerita sikit lah. Jadi tentang pembahasan apa tu iman, apa tu Islam, apa perbezaan antara iman dan Islam, ataupun adakah sama Islam dengan iman tu, itu pembahasan dia panjang lah. Saya tak nak buka kat sini lah kot, sebab dilihat dari beberapa segi lah. Ada 3 sudut pandang antara makna Islam dan iman tu nanti. Ada yang sama, ada yang berbeza, ada yang saling sangkut paut lah antara satu sama lain. Pembahasan tu panjang. Imam Ghazali pun dia ada bahas tentang 2 perkara ini dalam Ihya, tapi bukan itu yang saya nak sentuh di sini lah. Di sini nak cerita pasal tentang 3 elemen ni lah, iaitu Islam, iman dan ihsan. Jadi iman ni adalah satu, kalau segi makna dia itu tasdiq bil qalbi lah, iaitu kita membenarkan dalam hati. Itu iman lah. Dan kita percaya ataupun kita yakin lah tentang 6 perkara tersebut dalam rukun iman. Dan Islam ni lebih ke arah kepada amalan zahir kan, syahadah, solat, zakat, puasa dan haji, amalan secara zahir. Dan ihsan ni ulama kata dia ke arah akhlak ataupun kepada sifat-sifat hati lah. Dan daripada 3 perkara ni muncullah selepas tu ulama-ulama membuat bidang-bidang ilmu yang berkaitan dengan iman, Islam dan ihsan. Jadi masa zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia semua 3 ni berjalan dengan serentak. Sahabat-sahabat tu dia belajar iman, belajar Islam, belajar ihsan. Dan setelah zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia jadi perubahan sikit lah. Yang mana kita tahu tentang masalah keimanan ni, tentang masalah iman ni, dia telah berpecah kepada beberapa golongan lah. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, Nabi kata sataftariqu ummati ala 73 firqatan. Umat aku akan berpecah kepada 73 golongan. Kulluhum finnar, semua sekali masuk neraka. Illa firqatan wahidah, kecuali satu saja. Sahabat tanya kan, man hum ya Rasulullah, siapa yang satu tu? Nabi kata, ma ana alaihi wa ashabi, orang yang berpegang kepada apa yang aku dan sahabat-sahabat berpegang. Jadi ulama-ulama pada zaman berlalu, Nabi SAW wafat, kemudian diganti oleh Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah, kemudian Sayyidina Umar pula ambil alih jadi khalifah. Masuk zaman Sayyidina Osman, dia dah mula tampak sikit lah. Dan terjadi kan peristiwa pembunuhan Sayyidina Osman radhiyallahu anhu ketika beliau jadi khalifah. Disebabkan, panjang cerita dia, saya ringkaskanlah, disebabkan ada seorang pendeta Yahudi dari Yaman, nama dia Abdullah bin Sabah lah. Dia telah datang di masa Islam, datang ke Madinah. Dia tidak disambut oleh Sayyidina Osman, dia hanya disambut secara dingin saja. Hanya dia telah mula buat pecahan di kalangan Islam lah. Dia menghasut atau dia provok lah umat Islam ketika itu, dan dia menyuruh supaya orang menyokong Sayyidina Ali. Dan akhirnya terjadilah satu puak yang ingin membunuh Sayyidina Osman, dan akhirnya Sayyidina Osman pun dibunuh. Panjang cerita lah, tak nak pergi detail. Kemudian setelah Sayyidina Osman dibunuh, maka Sayyidina Ali diangkat jadi khalifah. Dan ketika Sayyidina Ali jadi khalifah, maka ada tuntutan daripada setengah sahabat lah, yang diketahui oleh Muawiyah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi juga, menuntut supaya pembunuh Sayyidina Osman ni dijalani hukum, dibunuh. Dan ketika itu Sayyidina Ali dia khalifah lah, maka dia wajib lah untuk dia selesaikan masalah ni kan. Tapi semua ni dah dirancang lah, dah pun dirancang. Jadi ketika Sayyidina Ali dia menyiasat untuk menjalankan hukuman lah kepada pembunuh Sayyidina Osman ni, maka situ timbul macam-macam masalah.
sampai ada ratusan yang mengaku kata mereka yang bunuh. Jadi Sayyidina Ali tak boleh lah ambil keputusan. Siapa yang kalau ikut cerita yang terjun dalam rumah tu 3 orang tadi kan. Tapi dia orang dah pakat lah. Semua kabilah-kabilah hantar wakil dia kata kami yang bunuh Sayyidina Osman. Jadi takkan Sayyidina Ali nak lakukan qisas pun dekat semua sekali. Maka ditangguhkan dululah. Tapi tuntutan daripada Muawiyah ni datang. Dia tuntut mana bila nak laksanakan. Akhirnya tak sampai jadi peperangan. Sampai jadi dua peperangan besar lah, iaitu peperangan Siffin dengan peperangan Jamal. 10,000 sahabat mati dalam perang. Jadi kita dalam Ahlussunnah wal Jamaah ni, kita dalam bab ni kita tak mempersoalkanlah siapa yang benar, siapa yang salah. Kita dengan akidah kita dalam Ahlussunnah wal Jamaah, kita diam dalam perkara ni. Itu adalah ijtihad antara dua golongan sahabat lah. Puak Muawiyah dengan ijtihad dia, geng Sayyidina Ali dengan ijtihad dia. Muawiyah ijtihad kata Sayyidina Ali tak laksanakan dia tugas sebagai khalifah untuk cari pembunuh Sayyidina Osman. Sayyidina Ali dia menganggap Muawiyah sebagai pemberontak apabila dia datang buat pasukan dan askar. Jadi antara dua ni, siapa yang benar siapa yang salah, kita Ahlussunnah wal Jamaah kita diam dalam perkara ni lah. Sebab yang bertelingkah tu orang besar kan, sahabat kita ni siapa kan. Jadi daripada dua perang ni hanya muncullah satu golongan yang dipanggil Khawarij. Satu kumpulan yang pertama sekali yang pecah daripada Islam ni dipanggil Khawarij. Asal dia itulah mereka ni mula-mula dia sebelah side Sayyidina Ali. Jadi bila perang berlaku tu, maka ketika puak Muawiyah dah nak kalah, maka mereka telah surrender. Masa surrender tu mereka ambil Quran, cucuk di tombak kan. Angkatlah tanda surrender. Tapi pergi Sayyidina Ali kata nak surrender apa kan, dia orang dah pemberontak, dah serang kita, bunuh dia lah sampai mati. Sayyidina Ali jadi serba salah. Ada setengah daripada puak dia kata teruskan perang, bunuh je dia orang ni. Satu lagi kata tak apalah kita surrender lah, kesian sahabat-sahabat kita juga. Jadi akhirnya Sayyidina Ali pun dia surrender. Dia kata tak apalah kita surrender. Kemudian bila surrender, masa tu mereka bincanglah macam mana kita nak selesaikan masalah ni. Maka di situ Amru bin As dengan sahabat Nabi yang besar juga lah. Dia kata kita buat proses tahkim lah. Sedang cerita macam ni, kalau tak jawatan, Muawiyah masa tu kan tak benar kan. Muawiyah pun tak jawatan. Lepas tu kita pilih lah antara kita ni seorang khalifah baru. Jadi pendek cerita lah ni, saya cerita ringkas kan. Bila giliran untuk Sayyidina Ali tak jawatan diwakili oleh Abu Musa Asy'ari. Dan giliran Muawiyah, Amru bin As ni lah, sebab dia pihak situ. Jadi mereka dia naik pentas, naik satu tempat yang tinggi lah, mengumumkan akan peletakan jawatan Sayyidina Ali oleh Abu Musa Asy'ari. Kemudian bila giliran Amru bin As untuk umumkan peletakan jawatan Muawiyah, dia tak buat macam tu. Dia naik stage tu, dia kata kamu semua dah lihat Sayyidina Ali dah letak jawatan. Okay, sekarang khalifah kita yang sah adalah Muawiyah. Jadi geng-geng Sayyidina Ali dengar pun lagi marah. Tengok kau dah kena tipu. Jadi golongan yang asalnya yang mengikut Sayyidina Ali, yang kata tadi jangan kita terima proses tahkim ni, akhirnya dia pun keluar daripada kelompok Sayyidina Ali. Dia buat satu kelompok baru dia yang dipanggil Khawarij. Kemudian mereka ambil satu tempat, mereka jadikan pusat atau markas dia orang, dan di situ mula dia mengkafirkan semua selain daripada dia. Dia kata selain daripada sahabat-sahabat yang dah meninggal dan juga puak dia, selain daripada itu semua kafir. Geng-geng Sayyidina Ali dan Muawiyah semuanya kafir. Jadi bila mengkafirkan orang Islam, itu dah masuk ke masalah etikad kan. Jadi di situ pecahlah satu golongan Islam. Kemudian pendek cerita, Sayyidina Ali pun akhirnya dibunuh jugalah oleh kaum Khawarij ni. Mereka merancang nak bunuh tiga-tiga sekali, Sayyidina Ali, Muawiyah dan Amru bin As. Dengan izin Allah yang meninggal Sayyidina Ali seorang lah, yang dua lagi selamat, Muawiyah dengan Amru bin As selamat. Jadi bila Sayyidina Ali dibunuh oleh Abdul Rahman bin Mujam, maka di situ pelantikan sementara khalifah diambil oleh anak beliau lah Hasan. Itu pun tak lama, 6 bulan je.
Lepas tu dia letak jawapan disebabkan ada krisis tuntutan yang telah buat Muawiyah ni lah, yang ingin mencalonkan Muawiyah sebagai khalifah. Akhirnya puak-puak yang sokong Sayyidina Ali jadi Syiah. Mula mereka buat satu lagi grup, dia panggil Syiah. Dah dua dah pecah dalam Islam. Ada majoriti sahabat, kemudian ada Khawarij, kemudian ada Syiah. Itu kelompok yang awal-awal yang pecah dalam Islam. Asal-asal dia sebab politik, kan, sebab nak khalifah ni, nak kata ini khalifah dalam tugas politik lah. Tapi akhirnya kepada melibatkan akidah dan mula mengkafirkan, golongan ni kafir, kita je betul, dia tak betul. Akhirnya melibatkan akidah. Dan Syiah sendiri pun akhirnya panjang cerita lah benda ni, pecah kepada beberapa belas buah grup lah. Ada Zaidiyah, ada Rafidah dan sebagainya. Kemudian muncul juga satu lagi golongan yang dipanggil Qadariyah. Dia orang ni dia diasalkan oleh seorang nama dia Ma'bad Al-Juhani. Dia mula cerita pasal masalah qada dan qadar. Dia mempertikaikan tentang masalah qada dan qadar. Ringkas ceritanya, akhirnya dia pun jadi satu grup yang terkenal dengan gelaran Qadariyah. Dia kata manusia ni dia bebas melakukan apa sahaja yang dikehendakilah. Allah Ta'ala tak campur tangan dalam urusan manusia. Panjang cerita dia, cerita kelompok je lah. Kemudian muncul lagi satu kelompok, Jaham bin Sufyan, yang digelar sebagai Jabariyah. Dia kata manusia ni semuanya majbur, terpaksa, tak ada buat apa-apa. Allah punya kuasa mutlak, manusia tak ada pilihan untuk buat apa-apa, dia majbur. Muncul satu lagi golongan dipanggil Jabariyah. Kemudian ada lagi golongan yang muncul, yang mana mereka ni memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis secara zahir. Dia menganggap Allah itu mempunyai jisim, Allah itu mempunyai tangan, kaki, muka dan sebagainya. Akhirnya digolongkan sebagai kumpulan Mujassimah. Ada lagi kelompok yang macam tu juga, tapi dia menafikan akan kesamaan Allah dari segi kaifiat. Dia kata Allah memang ada tangan, ada muka dan sebagainya, tapi Allah tu dia punya muka, tangan tak sama macam makhluk. Maka ulama kali ini dia orang ni musyabbihah. Dan banyak lagi lah kelompok-kelompok yang hasil daripada yang besar-besar ni. Jadi ada Khawarij, ada Syiah, ada Jabariyah, Qadariyah, ada Mujassimah, ada Musyabbihah. Dan ada lagi Mu'tazilah satu lagi. Wasil bin Atta, seorang anak murid kepada Hasan Basri. Hasan Basri seorang tabi'in yang terkenal lah, anak murid Sayyidina Ali di Basrah sana waktu. Dia duduk dalam majlis Hasan Basri sebagai murid, tapi akhirnya dia tak setuju dengan beberapa pendapat Hasan Basri. Dia keluar daripada majlis itu, dia buat satu lagi kelompok. Antara pahaman-pahaman dia mengatakan bahawa orang Islam yang mati dalam keadaan berdosa besar, tak sempat taubat, dia syurga pun tak, neraka pun tak. Dia ada satu tempat khusus, manzilatun baina manzilatain. Kemudian antara lagi dia kata Quran itu makhluk dan sebagainya lah. Jadi itu perpecahan-perpecahan yang berlaku dalam Islam lah, dari segi akidah, dari segi iman tadi yang kita ceritakan. Pecah-pecah, dan daripada yang besar-besar ni, daripada Mu'tazilah tu adalah dia punya aliran sendiri, dengan Qadariyah pun ada pecahan dia lagi, sampai ulama kira-kira jadilah 72. Dan akhirnya muncullah satu orang lebih kurang tahun 260 Hijrah lahir satu orang, nama dia Abu Hasan Ali bin Ismail Al-Asy'ari lah. Dia ni lahir, dan awal-awalnya dia ni ikut Mu'tazilah. Pasal apa? Mak dia kahwin satu lagi dengan bapa tiri. Maknanya dia dapat bapa tiri lah, dan bapa tiri adalah seorang pembesar di Mu'tazilah, Al-Jubai. Dan Abu Hasan Asy'ari ni dia mula-mula belajar dengan bapa tiri dia, sampailah dia jadi ketua, salah seorang ketua daripada kelompok Mu'tazilah. Dan Mu'tazilah ni bukan fahaman-fahaman yang biasa. Mu'tazilah ni dia telah berjaya mempengaruhi fahaman khalifah waktu tu. 3 khalifah terpengaruh dengan fahaman Mu'tazilah. Start mula daripada Mu'tasim, dan selepas tu dah tak ingat nama dia. 3 khalifah. Dan kita tahu kan Imam Ahmad bin Hanbal kena penjara selama 13 tahun disebabkan menentang puak Mu'tazilah. Setelah khalifah 3 tu selesai, barulah Imam Ahmad dibebaskan. Dan asalnya Imam Asy'ari ni adalah Mu'tazilah. Kemudian dipendekkan cerita, dia telah bertaubat daripada fahaman Mu'tazilah. Adalah cerita dia mimpi Nabi SAW dalam Ramadan. Nabi kata, wahai
Abu Hasan, kau berbaliklah kepada akidah aku dan sahabat-sahabat. 3 kali dia mimpi dalam cerita dalam kitab-kitab tabaqat, kitab-kitab sejarah. Akhirnya 3 kali dia mimpi, Nabi suruh dia kembali kepada akidah Nabi lah. Akhirnya dia bertaubat daripada pahaman Mu'tazilah. Kemudian dia pergilah di Masjid Jami' Basrah tu, lepas sembahyang Jumaat tu, lepas tu dia beritahulah, wahai manusia, aku adalah fulan bin fulan, siapa yang kenal aku kenal lah, siapa yang tak kenal aku ni dulu adalah ketua Mu'tazilah, aku kata Quran ni makhluk, aku kata macam-macam lah. Sekarang ni kita aku bebaskan diri aku daripada fahaman ni, dan aku tinggalkan fahaman ni. Dan dia buka baju dia, jubah dia, dia lemparkan lah. Dia kata aku keluar daripada fahaman ni, seperti mana jubah ni keluar daripada badan aku. Kemudian dia pergi mengasingkan diri, dia kaji balik akidah Nabi daripada Quran dan hadis. Kemudian akhirnya dia buat satu lagi lah, dia susun satu lagi fahaman yang akhirnya dianggap oleh para ulama sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi sampai sekarang lah kita ni yang berpegang kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita kebanyakan ikut Imam Asy'ari. Dan pada masa yang sama juga ada satu imam ni dipanggil Imam Al-Maturidi, Abu Mansur Al-Maturidi. Dia di satu bahagian yang lain lah, di Samarkand, di Bukhara sana, dia pun mempunyai fahaman yang hampir sama lah, boleh katakan 99% sama dengan Imam Asy'ari. Dan itulah fahaman yang dianggap sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sampailah sekarang kalau kita kalau kita sebut Ahli Sunnah wal Jamaah itu adalah fahaman yang disusun oleh Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Dan kalau kita di Malaysia ataupun pengguna-pengguna yang bermazhab Syafi'i, dia lebih kepada Imam Asy'ari lah. Dan ajaran-ajaran Imam Asy'ari ni banyaklah. Yang paling famous kalau kita lah orang Melayu kita sebut sifat 20 kan, mengaji sifat 20 tu, itu sebahagian daripada fahaman ataupun i'tikad Imam Asy'ari lah. Itu sejarah mengenai akidah. Jadi selain daripada fahaman-fahaman yang dibawa, yang disusun oleh Imam Asy'ari ini, maka itu dianggap bukan Ahli Sunnah wal Jamaah lah. Ada juga ahli-ahli hadis misalnya yang sefahaman dengan Imam Asy'ari, ataupun golongan-golongan sufi, golongan tasawuf yang juga fahaman dia tak jauh lari daripada Imam Asy'ari punya fahaman, itu dianggap sebagai Ahli Sunnah wal Jamaah. Tapi Imam Asy'ari ni bukan buat fahaman sendiri, bukan dia buat mazhab, dia hanya menyusun semula, cuma dalam bentuk yang sistematik lah. Fahaman yang dipegang oleh Nabi dan sahabat lah. Sebab masa tu kan dah terlalu banyak sangat pecahan-pecahan. Kalau kita kembali bersama kita kaji sejarah Mu'tazilah dengan fahaman yang Qadariyah, semuanya fahaman-fahaman yang bercanggah dengan Quran dan Sunnah. Jadi kita bukan berkata kita tak ikut Nabi, tak ikut ni, kenapa ikut Asy'ari? Ada orang setengah bersoal kan, apa dia ikut Asy'ari? Ikut Nabi lah, ikut Quran Sunnah. Dan banyak sekarang di Malaysia pun dah mula sikit-sikit dah benda ni dah digembar-gemburkan. Tinggalkan mazhab-mazhab semua, kita kembali kepada Quran dan Sunnah. Jadi nak beritahu di sini lah, jadi orang yang paling pakar dalam Quran dan Sunnah dari segi akidah, mazhab dia Asy'ari, Maturidi, dan yang sefahaman dengan dia lah. Itu bab iman lah. Dan antara isi kandungan ataupun akidah yang dipelajari dalam mazhab Asy'ari ini adalah sifat 20 lah. Itu pun orang tiga kan, sifat 20. Tuan ni yang dah tua-tua ni saya tak tahu lah, Allah Alam. Tapi yang muda-muda sekarang ni, golongan-golongan generasi baru sekarang ni dah mulalah, dah dia didedahkan dengan benda-benda yang menolak sifat-sifat 20 ni, menolak mazhab-mazhab dan sebagainya. Dengan cara dia kata kembali kepada Quran dan Sunnah, tak perlu lagi mazhab-mazhab ni. Ini satu dakwaan yang sedap kalau kita dengar kan. Buat apa nak ikut Syafi'i? Buat apa nak ikut Asy'ari? Ikut Nabi lah, ikut Quran Sunnah. Memang sedap kita dengar. Tapi kita tanya balik lah, Imam Asy'ari tak ikut Quran Sunnah, Imam Syafi'i tak ikut Quran Sunnah. Siapa yang lebih faham Quran dan Sunnah selain daripada Imam Syafi'i? Imam-imam yang lain lah, 4 mujtahid tu kan. Jadi ini fahaman-fahaman yang dah mulalah melanda. Banyak negara dah hancur lah sebabkan fahaman ni. Malaysia pun dah sekarang jadi sasaran lah. Saya terpaksa beritahu benda ni lah. Sebenarnya sangat-sangat penting. Baru ni Syekh Mbah Yusof dari US pun dia datang, dia beritahu kan, dia pesan benda ni. Jadi jangan kita mudah terpengaruh dengan slogan-slogan kembali kepada Quran dan Sunnah, tak payah ikut mazhab.
Kita ikut mazhab sebab apa? Mazhab ni mereka lah yang lebih memahami, lebih pakar dalam Quran dan Sunnah. Dan sejarah terbukti lah. Sejarah terbukti. Kalau tak percayalah boleh kaji sejarah. Nabi dah kata kan, apa ni, iza ra'aitum ikhtilafan katsira fa'alaikum bisawadil azam. Kalau kamu lihat banyak perpecahan berlaku di kalangan kamu, hendaklah kamu berpegang kepada sawadil azam, maknanya majoriti umat Islam. Jadi dalam sejarah dah terbukti dah daripada dulu lagi sampai sekarang, majoriti umat Islam kalau dari segi akidah berpegang kepada mazhab Imam Asy'ari ataupun Maturidi. Ada satu lagi Imam Tahawi, tapi dia tak jauh lari daripada Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Imam-imam yang besar yang datang selepas tu semua berpegang kepada mazhab Asy'ari. Antara Imam Nawawi, Ibn Hajar Asqalani, Imam Suyuti dan banyak lagi ulama-ulama besar yang berpegang dengan mazhab Asy'ari dari segi akidah lah. Dan itu tentang iman lah. Dan satu lagi masalah tu lah Islam kan. Dalam masalah Islam ni pula, dia punya ringkasnya lah, pecahan dia kepada ke arah mazhab-mazhab yang berkatakan tentang syariat lah. Dan mazhab-mazhab yang muktabar, yang jadi pegangan dalam Ahli Sunnah Jamaah ada 4 saja: Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Ini saja mazhab yang muktabar. Dan selamat dia punya apa? Dia punya penukilan mazhab itu dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampailah sekarang. Asal dia banyak mazhab. Kalau saya nak cerita balik tadi daripada mula sejarah pecah mazhab fiqh ni pula nanti panjang lagi nanti. Tapi rasanya masa dah cukup ni. Jadi secara kesimpulannya, mazhab-mazhab fiqh yang muktabar, yang selamat untuk kita berpegang, 4 ni salah satu lah. Kalau kita Malaysia ni Syafi'i lah. Sebab ulama yang datang bawa Islam kat Malaysia Nusantara dulu ni bermazhab Syafi'i. Dan alhamdulillah kita pun daripada dulu lagi datuk kita, bapa kita bermazhab Syafi'i lah. Dan Malaysia pun dia punya fatwa dia berasaskan kepada mazhab Syafi'i. Jadi itu selamatlah. Kalau kita insya-Allah selamatlah kalau kita berpegang kepada 2 mazhab ni, dari akidah Imam Asy'ari ataupun dari segi fiqh kita pegang Syafi'i, insya-Allah selamat. Sebab apa? Majoriti terbukti lah. Kalau mazhab Syafi'i itu kalau saya nak cerita panjang lagi lah. Cuma nak bagi tahu saja zaman Imam Subki. Imam Subki ni dia selepas zaman Imam Nawawi bulan ke-7 bulan ke-8. Dia ada karang satu kitab namanya Tabaqatus Syafi'iyah Kubra. Dalam kitab dia saja dia senaraikan nama ulama 10,000. Lebih daripada 10,000 ulama, bukan ulama biasa, ulama yang bertaraf mujtahid yang bermazhab Syafi'i. Itu zaman dia tu. Jadi terbuktilah mazhab Syafi'i ini adalah mazhab yang dipilih oleh para ulama lah. Cuma dari segi orang awam, mazhab yang paling banyak dianuti adalah mazhab Hanafi. Pasal apa? Mazhab Hanafi ni dia yang pegang pemerintah. Masa Imam Syafi'i kan dia lahir selepas kematian Imam Abu Hanifah. Jadi mazhab Hanafi lebih tua lah. Dan Qadi Qudha pada zaman Abbasiyah tu mula-mula dipegang oleh Syekh Imam Abu Yusuf tu bermazhab Hanafi. Dan sampailah kerajaan Turki Osmaniyah yang runtuh tu pun Qadi Qudha dia bermazhab Hanafi. Dan disebabkan tu orang awam banyak bermazhab Hanafi, lebih 50%. Dan yang kedua Syafi'i lah. Tapi mazhab Syafi'i ini lebih menjadi pilihan para ulama. Banyak dari segi bilangan ulama yang bertaraf mujtahid ni, mazhab Syafi'i paling banyak. Tapi 4 semua betul lah. 4 ni diterima sebagai 4 mazhab yang muktabar, yang dipegang oleh majoriti umat Islam daripada dulu sampai sekarang. Dan zaman sekarang ni muncullah orang yang nak menolak 4 mazhab ni kan. Macam-macam tuduhan yang dibuat lah terhadap 4 mazhab ni, kata memecah belahkan umat lah. Ini kenapa nak ikut Syafi'i, kenapa nak ikut ni, kita balik kepada Quran hadis dan sebagainya lah. Ini semua dakwah yang tak benar lah. Semua mazhab-mazhab telah pun dianuti oleh ribuan, malahan puluhan, ratusan ribu ulama yang masyhur yang besar. Dan kalau misalnya kita pun tak puas hati lah, kita mungkin percaya kepada dakwah tersebut, silakanlah. Boleh buat kajian sendiri, belajar ilmu tinggi-tinggi, jadi mujtahid, kaji tengok syariat dengan akidah. Kita tak akan lepas daripada apa yang telah diwujud oleh mazhab ni. Kita dah tak boleh nak wujudkan satu pendapat yang baru. Sebab semua telah selesai, telah dikaji oleh mazhab-mazhab ni dan telah dianuti oleh para ulama sampai sekarang. Jadi itulah sikit nak cerita tentang masalah iman dan Islam. Dan satu lagi ihsan tu dia mengenai tasawuf.
Itu lagi panjang cerita di mazhab-mazhab tasawuf. Setakat tu cukup kot rasanya. Boleh je? Cukup? Boleh kita buka soalan ke, kalau ada nak bertanya ke? Ya, saya. Tu dia soalan yang kedua. Wahabi ni satu panggilan ataupun gelaran yang digelarkan oleh ulama-ulama lah. Dan diorang tu sendiri tak mengaku Wahabi pun. Sebab apa? Pengasas dia nama dia Muhammad bin Abdul Wahab, lahir 1115 Hijrah, meninggal 1205 Hijrah. Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi Abdul Wahab tu bapa dia. Nama dia Muhammad. Jadi orang tak panggil Muhammadi. Nanti kalau panggil Muhammadi nanti orang confuse pula. Jadi Abdul Wahab. Jadi Wahabi. Dipanggil oleh ulama, yuqalu lahum Wahabi. Dia tak mengaku dia Wahabi. Ulama-ulama menggelarkan mereka ini Wahabi sebab mengikuti fahaman Muhammad bin Abdul Wahab lah. Okey. Dia ni ikut fahaman, boleh kita katakan 70% terpengaruh dengan fahaman Ibn Taymiyah. Seorang ulama yang hebat, yang memang dahsyat lah ilmu dia. Zaman lebih kurang ke-8 dia ni. Ibn Taymiyah misalnya kan. Ibn Taymiyah ni dia zaman dia tu dia muncul menggegarkan seluruh dunia. Dia itulah konsep dia menolak semua mazhab. Dia nak jadi mustahil lah, senang cerita. Dan memang mustahil pun dia. Dia memang hebat, seorang yang ilmu yang sangat hebat. Tapi dia cuba buat satu pemikiran yang baru dia panggil salaf. Maknanya kembali kepada itulah Quran dan Sunnah, tak payah ikut mazhab. Tolak semua mazhab. Dia start dulu. Zaman dia, masa dia perjuangkan dia punya fahaman Ibn Taymiyah ni, dia dipenjarakan oleh 4 qadi qudha daripada 4 mazhab. Qadi qudha ni ketua segala qadi lah. Ketua segala qadi ni maknanya orang yang paling tinggi sekali dalam buat hukum. Qadi Syafi'i, Qadi Maliki, Hambali dengan Hanafi, 4-4 buat keputusan jatuhkan hukum. Dia ni menyesatkan. Fahaman ini boleh menyesatkan orang, dia dipenjarakan. Dan akhirnya dia mati dalam penjara, panjang kisah dia. Dan fahaman dia ni akhirnya dia perjuangkan semula lah oleh Muhammad. Setelah beberapa ratus tahun tu, Muhammad bin Abdul Wahab ni gunakan fahaman Ibn Taymiyah tu, samping dia tambah-tambah sikit untuk menyebarkan fahaman ni lah. Sampailah sekarang. Dan dia punya pusat dia masalah ni di Haramain tu, Mekah, Madinah. Panjang cerita kan dia Ibn Wahab dia bergabung dengan Sa'ud, betul perang, akhirnya dapat rampas Mekah, Madinah. Akhirnya Sa'ud jadi raja, dilantik Muhammad bin Wahab jadi mufti. Akhirnya dia bunuh semua ulama-ulama yang tak sokong dia, yang tak nak ikut fahaman dia. Sebagainya lari, sebagainya bawa diri. Dan fahaman dia tersebar lah. Sebab Mekah, Madinah tempat tumpuan semua Islam di dunia kan, pergi haji, pergi umrah. Dan fahaman tu sama sekarang ada, termasuklah beberapa ulama, ustaz-ustaz di Malaysia ni yang mengaji di Mekah, di Madinah, dan di Jordan dan sebagainya, dan tersebar. Dan dia orang ni tersebar seluruh dunia. Fahaman ni dah berjaya tersebar seluruh dunia juga lah. Wallahu'alam lah, sampai satu hari nanti semua jadi Wahabi. Tapi insyaAllah lah Allah akan pelihara lah mazhab-mazhab kita yang dah 1,200 tahun yang lalu. 4 mazhab ni insyaAllah tak akan hilang. Cuma kita perlu sedar lah ni, dia banyak lebih attack kepada kawan-kawan muda, kawan-kawan baru lah di universiti, kawan-kawan profesional. Dan fahaman ni dah ada masuk Malaysia lah. Dan dia punya tokoh-tokoh hebat dia pun semua kenal tu kan. Saya tak nak sebut nama ni, bahaya ni, tangkap. Faham-faham. Jadi saya nak beritahu kepada kita, dalam mazhab kita Ahlussunnah wal Jamaah, kita tak seram orang. Dia orang ni satu lagi, dia punya sikap dia menyerang orang. Bid'ah, sesat, syirik, tak betul. Yasin malam Jumaat bid'ah, tahlil bid'ah, sesat semua. Yang ekstrim lah. Di kalangan-kalangan mereka ni yang ekstrim. Tapi yang tak ekstrim pun ada juga yang tak tahu apa. Bapak dia Wahabi, dia pun tak tahu. Bila sebut Wahabi, dia pun terkejut. Wahabi. Kawan saya belajar di South Africa tu, ada beberapa belas orang daripada Palestin yang kerajaan South Africa buka visa lah untuk dia orang. Orang Palestin, dia orang datang belajar hafaz Quran. Jadi dia semayang cari cara ala Wahabi lah. Jadi saya sembang kan dia, masa apa kat sana Palestin? Oh, Syafi'i ni kata. Cerita ni bukan Syafi'i ni. Saya belajar Syafi'i tak macam ni pun. Ini Syafi'i. Kami satu kampung semua ni Syafi'i. Dia sendiri pun tak sedar yang dia buat Wahabi. Sampai tahap macam tu sekarang. Setengah-setengah tempat dia orang pun tak tahu yang dia orang ni sedang mengamalkan mazhab Wahabi.
Kawan saya baru balik daripada Ghana itu, dia cerita habis di Ghana tu dah puak beranda dah. Sembahyang apa? Azan subuh 4-5 kali. Pasal apa? Jadual sembahyang tu bid'ah, Nabi tak buat. Dia kata, buat jadual sembahyang tu kan, subuh apa, buat jadual itu bid'ah. Sebab apa? Nabi tak buat. Jadi dia pun kata akhirnya satu tempat tu 4-5 kali azan subuh. Yang dia datang kata dah subuh ke? Okey, azan. Tak lagi balik dia lagi subuh azan. Borak beranda habis hancur. Syekh Abdul Yusuf yang ni datang dekat politisi wilayah ni kan, dia cerita dia balik dari Turki pun hancur. Jadi dia pesan, dia warning, dia kata warning you, dia kata kalau kamu terpengaruh dengan ajaran yang orang kata kembali kepada Quran dan Sunnah ni, kalau kamu nak tengok rumah kamu, kampung kamu pecah belah, ikutlah. Dia kata dah pecah belah dah terbukti dah dia orang ni memecah belahkan umat. Tak tahulah niat dia nak memecah belahkan ke, atau dia tak sedar dia sedang memecah belah umat. Allahu'alam. Kita dah elok-elok kan, dulu Syafi'i, Asy'ari, tiba-tiba datang orang jadi confused, orang awam jadi confused. Dah 20 tahun baca Yasin malam Jumaat, tiba-tiba datang kata bid'ah. 20 tahun, 30 tahun orang sambung Maulid Nabi, dia kata bid'ah, sesat. Jadi orang tu kerja ni apa ni? Tapi masalah itulah sebahagian terpengaruh ikut dengan dia orang. Itulah lebih kurang dia Wahabi. Tapi dia tak ngaku Wahabi. Dia tak ngaku Wahabi. Dia lebih suka kalau digelar Salafi. Salaf ni perkataan maknanya orang terdahulu lah, sama sahabat, tabi'in dan tabi'at tabi'in. Yang selepas tu khalaf. Jadi dia kata maknanya dia ikut salaf tu, dia ikut sahabat dan Nabi lah. Tapi saya rasa Imam Syafi'i lebih salaf lagi. Imam Syafi'i lebih salaf daripada Ibn Taymiyah. Imam Maliki, Imam berapa lebih salaf lagi daripada Ibn Taymiyah. Dari segi istilah tu pun tak betul lah sebenarnya. Jadi kita jangan terpengaruh. Tapi kita jangan jadi macam sikap orang dengan yang mesti tu mengkafirkan, membid'ahkan, mengatakan macam-macam. Kita tak payah jadi, kalau kita pun balas balik, kita dengan dia dua balik semua lah. Kita pegang dengan akidah kita, syariat kita, apa yang dia orang cakap tu kita tak payah layan. Kalau orang tu betul, tak perlu nak menyalahkan orang kan. Sekiranya dia orang ni ingin katakanlah buat mazhab baru misalnya, tak perlu nak salahkan orang lain. Imam Hanafi pun tak marah kata Imam Syafi'i kunut subuh kan. Ulama-ulama Hanafi pun tak kata ini Syafi'i sesat kunut subuh. Imam Syafi'i pun mengikut Imam Syafi'i, ulama tak kata ini Hanafi tak betul tak kunut subuh. Kunut tak nak kunut sudah. Dia orang tak, ada orang lain. Kerana ikut apa yang dia buat, selain daripada dia semua tak betul, bid'ah, sesat. Yang ekstrim lah, tak semua lah. Allahu'alam terlebih kurang. Saya Jamal Ustaz. Macam mana Ali dia berperang dengan Aisyah Ustaz? Saya Aisyah jatuh. Siti Aisyah tu dihasut oleh belah-belah saya Muawiyah tu lah. Kan Sayyidina Osman ni kan dia Bani Umayyah. Dia kan dekat-dekat dengan belah Siti Aisyah. Siti Aisyah ni kita tahu apa sebenarnya. Dia dihasut. Orang ajar dia bawa nak boleh besar dengan pengaruh lah. Macam tu lah cerita dia. Tapi kan dia ditangkap, dia pergi Jamal tu sebab kan dia nak enter tu kan. Tangkap, lepas tu dia hantar balik ke tempat dia. Dia perempuan, jadi dia dihasut lah sahabat. Dua-dua sahabat besar lah. Jadi yang side-side ni sebab apa ni, Zubair bin Awam dengan Talha bin Ubaidillah tu kan, side Muawiyah. Dia nak dapat dengan Siti Aisyah. Jadi sebab itulah dia terpengaruh dengan, jadi bukan dengan apa-apa lah, dia semua dihasut macam tu. Allahu'alam. Yang perang Jamal pun dinamakan atas sebab dia lah balik hantar tu kan. Jadi dia ditangkap di sana Ali, yang puak, tapi tak ada apa-apa dah dia hantar dia balik. Dia lepas tu pun ada cerita lah yang dia besar atas pernyataan dia dengan perang Jamal tu sendiri lah. Sebab kesan yang bila 10,000 sahabat mati. Tapi itulah kita ada Sunnah Jamaah bagaimana kita, ulama kita kata kita diam. Sebab dua-dua bos kalau bergaduh, kita kuli dia diam. Sahabat ni Allah kata, "Laqad afa ankum." Allah dah ampunkan dosa dia mereka lah. Sahabat ni sebab pengorbanan yang sahabat-sahabat buat ni sampai satu tahap yang Allah dah redhakan, radhiyallahu anhum wa radwan. Lepas tu apa kesalahan yang dia buat, Allah ampunkan. Kita punya etikat. Kita kata Sayyidina Ali betul, Muawiyah salah, ataupun sebaliknya kita tak kata. Ini adalah hasil ijtihad masing-masing.
Ijtihad ni kan dalam hadis Sahih Bukhari kata, Nabi kata, faman ijtahada fa asaba falahu ajrani. Barang siapa yang berijtihad, dia betul dalam ijtihad dia, bagi dia 2 pahala. Wa man ijtahada, barang siapa yang berijtihad fa akhta'a, dia salah dalam ijtihad dia, falahu ajrun wahidun, bagi dia 1 pahala. Siapa yang berijtihad betul 2 pahala, siapa ijtihad salah 1 pahala, tak dapat dosa. Ijtihad ni apa? Ijtihad ni dia menggunakan seluruh kemampuan yang ada untuk menggali hukum daripada Quran dan hadis ataupun qiyas, itu dipanggil ijtihad. Dan hanya mujtahid saja yang boleh ijtihad. Jadi Sayyidina Ali itu kan dia ulama besar, antara ilmuwan sahabat, juga Muawiyah. Jadi dua-dua berijtihad. Ijtihad Muawiyah kata Sayyidina Ali macam ni, tak buat tugas, tak laksanakan pembunuhan, hukuman dan sebagainya. Sayyidina Ali pula buat ijtihad, kata Muawiyah datang dengan pasukan dia, jadi nak menyerang khalifah, berarti memberontak. Dua-dua ijtihad masing-masing. Jadi kita tak side mana-mana, dua-dua betul. Bukan kita lah untuk menilai sahabat kan. Ulama yang datang selepas itu pun tak berani nak menilai sahabat, apalagi kita. Sahabat ni orang yang Nabi dah katakan, jangan seorang pun caci sahabat-sahabat aku. Siapa benci sahabat aku akan benci dia. Kita ahli sunnah wal jamaah lah, punya akidah, dalam bab ni kita diam. Kita tak mempersoalkan benda ni. Boleh cerita lah, kita cerita-cerita, tapi bukan untuk provokkan satu-satu pihak. Tapi adalah setengah-setengah macam Ibn Taymiyah ni, dia banyak geng-geng macam ni lah. Antara ni misalnya dia salahkan sahabat ni, salahkan sahabat tu, dia kata sini tak betul, sahabat ni tak betul, sahabat pun kita tak betul. Antara Ibn Taymiyah punya ni lah. Betul, ulama-ulama tolak Ibn Taymiyah. Fahaman dia tu membahayakan. Dia perjuangan semula lah mempunyai Wahab, dan inilah geng-geng tu. Ada lagi? Khawarij ni asal pengikut Sayyidina Ali. Lepas tu bila Muawiyah ni, dia geng-geng Muawiyah dah nak menyerah. Jadi jadi dua lah kelompok. Dalam kelompok sana itu, sebahagian kata tak payah layan dia punya, maknanya teruskan pegang lah. Awal-awal tu datang kan? Amr bin As bukan main tipu lah, dia kita kata dia trik lah. Amr bin As pun sahabat dia besar juga. Dia kat situ ada orang, ada setengah orang yang digerak dengan Amr bin As. Amr bin As dia yang dalam bab ni, sebab dia lah. Sebab bila Abu Musa Asy'ari kata okey, dia dah umumkan peletakan jawatan Sayyidina Ali, sepatutnya dia umumkan peletakan jawatan Muawiyah. Dia tak umumkan, malah dia kata dilantik Muawiyah lagi. Tak, bila orang tak tahu apa yang berlaku ni. Orang ramai-ramai ni yang tahu antara yang membesar lah. Jadi bila orang rakyat semua dengar Sayyidina Ali tak jawatan, lepas tu dia umumkan Khalifah baru Muawiyah, orang tu, Sayyidina Ali tak jawatan, Muawiyah sekarang Khalifah baru. Itu yang jadi masalah itu. Yang tahu tu di kalangan pembesar tu lah. Rakyat tunggu je. Bila naik umum kata Sayyidina Ali tak jawatan, lepas tu yang ni naik pula umum kata Muawiyah dilantik Khalifah. Orang ingat Sayyidina Ali tak jawatan, Muawiyah pula jadi Khalifah sekarang. Itu yang jadi puak Khawarij ni geram tu. Jadi dia pun mengasingkan diri. Akhirnya Khawarij tu dia jamak atau plural daripada Kharij. Kharij ni orang yang keluar. Khawarij ni plural dia lah, jamak. Jadi mereka keluar daripada dua kelompok tu. Dan masalah bukan keluar saja, dia mengatakan dua-dua puak ni dah tak betul, dah salah, sampai kafir. Akhirnya itulah bila dia mengkafirkan, apa tu dia dah duduk situ, kelompok dia macam-macam lah, keluarlah etikat-etikat baru. Okey. Ada lagi ke? Cukup Wallahu a'lam lah, setakat itu saja. Saya pun tahu sikit-sikit lah dalam ni kan, sebab sejarah yang kita tak tahu munculnya puak ni, kita pun memang pening juga bila orang kata kenapa nak ikut Syafi'i, kenapa nak ikut Syari. Bila kita tengok sejarah, insyaAllah benda dah terbukti lah. Ulama semua setuju, ulama pun ikut. Kita sebagai orang biasa, orang awam, kita ikut ulama. Majoriti umat Islam, Sawadul Azam yang Nabi kata tu, majoriti umat Islam akidah ikut Asy'ari, Maturidi, Syariah atau Fiqh ikut 4 mazhab salah satu.
Kita Malaysia, Alhamdulillah Syafi'i, kita ikut Syafi'i lah. Bukan tak boleh ada yang nak ikut Hanafi, silakan lah. Tapi nanti masalah sikit. Bini Hanafi, suami Syafi'i. Contoh, yang ni tahu wuduk, ni tak tahu wuduk kan. Pembahasan kita tentang tu panjanglah nanti insyaAllah. Jadi setakat itu saja. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang tidak baik itu adalah kelemahan lain lah. Minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada tuan-tuan, muslimin muslimat. Mudah-mudahan Allah Taala bagi taufik dan bagi kita faham, amalkan dan sampaikan, dan kita tangguh majlis ini yang kafirah majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.